menguruskan, yang ketua kepada orang mukmin. Jadi itu asal-asal mana? Pengganti ataupun wakil. Wakil ni maknanya kalau yang asal tak dapat, diganti dengan wakilnya. Wakil. Malam ni katalah saya tak dapat, malam ni tak datang sini, saya ganti dengan seorang kawan saya untuk dia pulang wakil. Itu dia sebagai khalifah kepada saya. Khalifah. Cuma yang kita terbayang bila sebut khalifah ni, pemerintah. Yang kita bayang pemerintah. Tidak salah. Tidak salah kita bayangkan, tetapi asal-asal maknanya. Sebenarnya dia ini pengganti atau wakil kepada Rasul asalnya yang telah pun melaksanakan tugasnya untuk menjaga urusan umat, agama dan juga peradaban. Sebab itulah Al-Imam Wardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah menjelaskan kesimpulan makna khalifah ni. Dia kata niyabatul 'anil nubuwah fi iqamatin din wa siyasatin dunyawi, sebagai pengganti kepada kenabian dalam menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Bila sebut khalifah ni mesti ada dua, menegakkan agama, mentadbir bumi dengan agama. Dia bukan satu, mesti ada dua. Menegakkan agama dalam diri kita, keluarga, masyarakat, mentadbir bumi, memerintah bumi dengan agama. Yang jadi masalah pada hari ini, umat Islam sendiri pun tak begitu faham pada khalifah ini. Dan umat Islam tidak mengambil berat tentang tugas ini, walaupun tugas khalifah ini, tanggungjawab khalifah ini telah Allah sediakan sebelum Allah menjadikan manusia. Ketika Allah memberitahu malaikat, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi, masa itu manusia tak ada lagi, jawatan dah tersedia. Manusia tak jadi lagi, jawatan dah disediakan oleh Allah, menunjukkan betapa pentingnya jawatan khalifah ini yang mesti dilakukan oleh manusia. Jangan dimain-main, jangan cuaikan, jangan abaikan. Kalau kita mencuaikan perkara ini, bukan sahaja kita jadi rosak, masyarakat jadi rosak, generasi kita jadi rosak, akan datang lagi rosak kalau kita tidak memainkan tugas kita sebagai khalifah Allah fil ardh, ya, sebagai khalifah Allah di atas bumi ini. Jadi kalau kita memahami makna khalifah tadi, mestilah kita menegakkan agama dan memerintah bumi dengan agama, bukan dengan sesuka hati kita. Kita menegakkan agama dalam diri kita seperti sembahyang. Sembahyang menegakkan sebahagian daripada ajaran agama, puasa, zakat, haji sebahagian daripada ajaran agama. Kita mesti tegakkan dalam diri kita. Ada orang kata yang kita kena dirikan sembahyang, puasa, agama keseluruhannya tak penting sangat. Itu kepahaman yang menyeleweng. Sebenarnya semua ajaran agama itu kita kena tegakkan dalam diri kita semampu mungkin, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, dan semua yang kedua, kita mesti mentadbir bumi ini. Bumi ini, tadbir dia, urus dia, perintah dia dengan agama, berdasarkan kepada ajaran yang datang daripada Allah SWT. Ya. Itulah kepahaman yang ada dalam masyarakat generasi pertama dulu. Cuma generasi kemudian saja dia telah tak ada kepahaman seperti itu. Sebab itulah kita lihat Rasulullah SAW di Mekah tu 13 tahun Nabi berjuang. Bukan senang, susah, mendapat tentangan sangat banyak. Bersama dengan sahabat-sahabat yang masuk Islam di Mekah, tak ramai yang masuk Islam di Mekah. Tidaklah seramai yang masuk Islam di Madinah. Dalam sekitar 300-400 orang, 300 orang sekitar itu saja dalam masa 13 tahun. Tak ramai. Nabi sentiasa berjuang sampai pada peringkat diperintahkan oleh Allah supaya Nabi hijrah, sahabat-sahabat hijrah ke Madinah. Untuk apa hijrah? Betul, untuk terus mengembangkan Islam. Tapi yang terbesar sekali hijrah itu untuk membentuk sebuah negara yang dilaksanakan di dalamnya pemerintahan Islam. Untuk membentuk sebuah negara yang terlaksana di dalamnya pemerintahan Islam. Di Mekah tak dapat. 13 tahun Nabi di Mekah tak dapat perintah. Walaupun Nabi boleh sembahyang, pada asalnya menyuruh-nyuruh, tapi selepas Sayyidina Umar masuk Islam, boleh sembahyang secara terbuka. Tak perlu lagi nak selindung-selindung menyuruh-nyuruh.
Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah telah masuk Islam. Orang kuat yang mereka sangat bimbang tiba-tiba masuk Islam. Boleh dah sebenarnya. Puasa tak ada lagi masa di Mekah, tapi kalau nak puasa boleh puasa. Tak ada siapa nak menghalang. Haji pun tak ada lagi, tapi kalau nak berhaji duduk Mekah lebih senang pada duduk Madinah. Mana senang? Duduk Mekah dengan duduk Madinah kalau kita nak berhaji. Senang duduk Mekah. Sebab Arafah tu dekat dengan Mekah. Mina lagi dekat dengan Mekah. Berhaji itu situ lah. Ya. Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lepas tu mabit di Mina, lepas tu ke Mekah untuk menyempurnakan haji dengan tawaf, ya, dengan sa'i. Jadi maknanya kita lihat, kalau nak buat haji untuk Mekah lagi senang. Tak payah hijrah ke Madinah. Tapi maknanya Allah merintahkan Nabi berhijrah ke Madinah untuk membentuk sebuah negara Islam. Kerana khalifah itu tidak akan sempurna kalau setakat tegakkan semayang, tegakkan puasa, tegakkan zakat, tegakkan haji dalam diri kita. Tetapi bumi ini tidak diperintah dengan hukum Allah, tidak sempurna. Tugas kamu sebagai khalifah datang. Maka wajib setiap umat Islam bekerja, berusaha, berjuang untuk menyempurnakan tuntutan khalifah Allah datang ke bumi ini, yakni untuk kita menegakkan agama dan untuk kita mengurus, mentadbir, memerintah bumi berdasarkan agama. Sebab itu bila Nabi hijrah ke Madinah, pada tahun itu juga telah terbentuk sebuah negara Islam di Madinah yang Rasul menjadi ketua negara. Walaupun umat Islam pada masa itu tidaklah majoriti, belum jadi majoriti lagi. Orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Orang Arab yang kafir lebih ramai. Apatah lagi orang Yahudi, tak ada masuk Islam lagi pada permulaan Islam dulu, ya. Jadi maknanya walaupun begitu Nabi menjadi ketua negara dan dapat dilaksanakan pemerintahan Islam di Madinah. Sebab itu selepas hijrah ke Madinah, Nabi tak hijrah ke mana-mana lagi. Daripada Madinah lah meneruskan apa yang dirancang untuk nak menyebarluaskan Islam ini kepada masyarakat-masyarakat yang berhampiran dan kepada yang lebih jauh yang boleh sampai sahabat-sahabat untuk menyampaikan risalah Islam. Sesuatu tempat Nabi pun tak pergi. Nabi tulis surat, suruh sahabat bawa sebagai postman, serah pada pembesar-besar negara seperti kepada Maharaja Muqawqis di Mesir. Nabi tak pergi ke Mesir, tapi seruan dakwah itu sampai kepada Maharaja Habsyah. Nabi tak pergi ke Habsyah, kepada mana Raja Rom, Raja Parsi dan sebagainya. Nabi tak pergi pun. Maknanya kita lihat Nabi tidak lagi berhijrah ke tempat lain selepas dapat mentadbir negara Islam di Madinah. Itulah negara Islam yang pertama di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Dan pada tahun yang ke-8 hijrah baru Nabi datang ke Mekah, mengambil alih kerajaan pertama Mekah daripada orang-orang musyrik untuk diurus ditadbir dengan Islam. Kalau kita baca sejarah Nabi, penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan. Mana ada Nabi duduk-duduk tak berjuang? Peperangan saja berpuluh-puluh kali Nabi terlibat dalam peperangan. Mula dengan Perang Badar. Perang Badar tu tahun berapa? Perang Badar dia berlaku pada bulan Ramadan tahun yang kedua hijrah. Umur Nabi berapa tahun? Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40. Setelah 13 tahun baru hijrah. 40 campur 13, 53. Tahun yang kedua 55. Tahun yang umur Nabi 55 baru mula perang. Kalau hebat kita hari ni umur pencet. Sikit masa dulu sekarang tambah umur pencet 58. Ya, dulu 55. Umur pencet baru mula perang. Mula perang. Sampai orang zaman kita ni bila dah pencet dia tak daya dah, tak boleh buat dah. Awak orang muda lah. Orang muda lah ya. Nabi orang pencet tu baru mula perang. Baru perang pertama. Ya. Lepas tu perang sampai perang Ahzab sampai ni. Umur dah sampai 60 lebih. Masih lagi jadi ketua perang. Tuan-tuan. Kalau peperangan itu ada Rasul, dia lah ketua lah. Tapi kalau peperangan itu Rasul tak pergi,
Nabi lantik orang lain jadi ketua. Nabi akan lantik orang lain jadi ketua. Ya. Jadi maknanya kita lihat, itulah sejarah Nabi. Bukan zikir saja. Ada orang kata kita cukup dengan zikir je. Zikir je. Tak payah pergi berjuang, tak payah pergi mana buaya-buaya sangat. Duduk zikir rumah sembahyang, bolak-alik ke masjid, sudah cukup. Setiap waktu kita pergi masjid, sudah cukup. Itu baru mengambil satu sudut. Sudut menegakkan ajaran agama dalam diri kita. Sudut memerintah negara langsung tak sentuh. Sedangkan khalifah tu dua sudut. Iqamatuddin satu, siasatud dunia satu lagi. Menegakkan ajaran agama dalam diri, dalam keluarga, mentadbir bumi, tadbir negara, kita Islam. Kalau kita kata kita dah bolak-alik masjid, dah macam-macam baca Quran sejuzuk sehari, sudah cukup. Berzikir 5,000 sehari, 10,000 sehari, sudah cukup. Hanya satu sudut. Kita masih mencuaikan satu sudut. Tetap berdosa. Tetap berdosa, jangan main. Sebab itu, kita baca sirah Nabi seluruhnya. Kita kena ambil secara menyeluruh. Kita ambil satu sudut. Ambil secara menyeluruh. Ya? Yang mana Nabi itu begitu perjuangan Nabi. Sehingga bila Nabi wafat, belum pun sempat jenazah Nabi dikebumikan, diurus. Sahabat-sahabat telah berbincang di suatu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Kalau baik kita ni satu dewan lah, dewan kecil lah. Ya. Saqifah Bani Sa'idah di Madinah telah pun berbincang untuk melantik pengganti Nabi sebagai khalifah, sebagai mana sebagai ketua negara. Kalaulah tak penting jadi ketua negaranya, baik urus jenazah Nabi dulu. Mandikan, kapalkan, semayangkan tanah. Kalau kata kita rehat-rehat sampai sebulan 2 bulan, saat kita fikir kalau siapa nak ganti. Kalau tak penting. Tetapi oleh kerana terlalu pentingnya, sebelum pun jenazah Nabi diurus, mereka telah pun berbincang, bermesyuarat. Nama tempatnya Saqifah Bani Sa'idah di Madinah. Di Saqifah Bani Sa'idah mereka telah bermesyuarat. Pada mulanya orang Ansar, bila diketahui oleh Muhajirin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi sana untuk menyelesaikan masalah pelantikan ketua negara menggantikan Rasulullah, yang akhirnya terlantiklah Sayyidina Abu Bakar. Sebelum tu adalah orang yang lantik orang, tapi akhirnya mereka setuju melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, menggantikan, maknanya sebagai mentadbirkan urusan negara. Pentingnya urusan negara, penting. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar berwafat, sebelum Sayyidina Abu Bakar wafat, dia rasa dia dapat rasa lah. Mungkin umurnya tak panjang. Dia telah pun menunjuk pengganti dia. Dia telah tunjuk pengganti dia, iaitu Sayyidina Umar. Dia panggil sahabat-sahabat, dia kata, aku fikir tak ada orang yang lebih layak gantikan aku. Bila aku wafat, melainkan Umar. Bila sebut Umar, banyaklah ramai sahabat tu banyak. Sebab Umar ni gagal, tak sangat. Ya? Takut rosak umat Islam ni sebab gagal dia tu. Sayyidina Abu Bakar kata, pada pandangan aku, dia gagal sebab aku ni lembut. Aku ni lembut. Eloklah seorang lembut, seorang gagal. Seimbanglah. Ya? Kalau bila aku dah tak ada biasa Umar ni, tentu dia tidak segarang masa sekarang. Dia akan ubah untuk menyesuaikan supaya dapat memerintah dengan baik, dengan adil kepada masyarakat. Akhirnya sahabat setuju. Sahabat setuju selama. Maka buat surat. Tulis surat semasa hayat Abu Bakar lagi, bahawasanya kalau dia meninggal nanti, penggantinya menjadi khalifah ialah Umar. Maksudnya, kalaulah tak penting, Sayyidina Abu Bakar tak fikir. Biar aku mati dulu lah, kemudian aku fikirlah. Nabi tidak menyebut penggantinya, tapi Nabi telah menyediakan ramai orang yang layak menjadi khalifah. Nabi telah menyediakan ramai orang yang layak menjadi khalifah.